Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam program Salam Eid Ramadan pada hari ini bersama-sama dengan saya Syam Ishak, dan seperti biasa kita bersiaran bermula jam 6 petang hingga 6.30 petang di laman Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah. Dan seperti biasa hari ini kita bersama-sama dengan tetamu jemputan secara online, secara dalam talian. Kita bersama-sama dengan yang saya hormati Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syam? Saya sihat, Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Moga-moga semua penonton Syam semua dirahmati Allah ya, petang-petang kita di bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz juga macam tu. Baik Ustaz, topik Amin. kita hari ini tidur pun ibadah. Kalau tengokkan sekali imbas, dia directnya adalah tidur tu juga sebagai ibadah. Tapi mungkin ada makna-makna lain yang Ustaz nak kongsikan dalam topik kita hari ini. Jadi tanpa buang masa lagi Ustaz, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Syam, dan apa khabar semua saudara-saudari para penonton yang dimuliakan. Salam Eid Ramadan. Kita dalam kesempatan ni kita nak berkongsi tentang tidur dalam bulan Ramadan ni. Dia memang ada disebutkan juga naumun saimun ibadah. Tidur seorang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Wasumtu tasbih, diamnya itu umpama seperti bertasbih. Wa amaluhu mudha'afah, dan amalannya itu dilipat gandakan ganjaran pahalanya itu. Dan salah satu yang kita sebutkan tadi ialah tidur itu dianggap ibadah. Tidur dianggap ibadah ni Syam, sebenarnya nak dikongsikan ialah setelah mana kita ni punyalah mulianya rahmatnya Allah ni dalam Ramadan ni, sampaikan tidur pun dianggap ibadah. Tapi jangan salah faham, memanjang dia tidur tidur sungguh-sungguh. kau tidur bengkak mata, bukan macam tu. Maknanya setelah mana kita dah sibuk dengan ibadah-ibadah lain, dengan Qurannya, dengan zikirnya, ni pun menuntut ilmu ni pun ibadah. Bersedekahnya, masakkan untuk keluarganya. Jadi dah tak ada apa nak buat kan? Jadi kita pun daripada cakap yang lalai, yang lara apa, baik aku tidur itu dianggap ibadah. Maknanya daripada buat perkara yang sia-sia, yang lara, lagi bagus tidur. Tapi Syam, ada masa kan? Ada masa? Ya, teruskan Ustaz, boleh. Okey. Tidur pula yang kita nak bagi tambah markah dalam pahala kita lagi. Moga-moga tidur kita ni benar-benar dianggap ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur yang macam mana ni? Iaitu tidur yang disebut sebagai qailulah. Qailulah. Saya ingat Syam pun pernah dengar, para penonton pun pernah dengar. Qailulah ini maknanya tidur seketika berehat di siang hari sebelum waktu Zuhur. Sebelum masuknya waktu Zuhur tu tidur sekejap. Dia tidur seketika waktu sebelum masuknya Zuhur ni, dia ada banyak dia punya khasiat, dia punya kebaikannya. Kadang-kadang ada orang dia mengabaikan tidur sekejap tengah hari ni. Dia datang daripada perkataan qala yaqilu qila qailulah. Kata Ibnu Manzur, qailulah ni maknanya tidur pada pertengahan siang. Kalau Imam Sana'ani menyatakan maksud qailulah ini berehat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Maknanya rehat-rehat waktu tengah hari tu sebelum nak masuk Zuhur tu, itu pun dianggap sebagai qailulah. Rehat seketika, tidur sekejap. Kenapa? Sebab satu benda yang Nabi Muhammad SAW pernah sebut, kata baginda Nabi, qilu fa inna syayatina la taqilu. Dengar baik. Nabi kata, lakukanlah qailulah. Qailulah. Perkataan kalau bahasa Arabnya panggil apa? Qalil. Qalil. Qalil itu maknanya sedikit. Qalil lawannya kathir. Kathir maknanya banyak. Qalil sedikit. Maknanya qailulah tidur sedikit tengah hari. Jadi Nabi kata, lakukan qailulah, tidur sekejap pada tengah hari itu. Kerana apa? Kerana kata Nabi, fa inna syayatin la taqilu. Sesungguhnya syaitan tidak berehat, tidak dia tak suka tidur siang ni. Jadi maknanya kalau orang yang memilih untuk tidur siang,
khususnya dalam bulan Ramadan ini, suatu benda yang syaitan tak suka. Kenapa pentingnya tidur seketika waktu siang ni, Syam? Sebab apa? Ya. Kelebihannya ialah memberikan tenaga dan kekuatan untuk orang-orang yang nak bangun tahajud, bangun solat malam nanti. Artinya saya share ni sebab supaya tidur kita berpahala. Kan dah banyak aktiviti lain dah buat, dah ibadah lain semua, lalu akhirnya kita tidur. Dan tidur tu bila? Itu yang saya sebut tadi tu, qailullah tu. Tidur seketika di tengah hari sebelum masuknya waktu Zuhur. Itu sikit sebanyak. Baik, silakan. Ustaz. Maknanya tidur tu biarlah yang khalil, Ustaz, kan? Kalau salah sebutan saya ni. Khalil. Dan bukannya yang khatir. Khalil. Bukan yang khatir, ya? Khalil. Kasir. Khatir. Baik, Ustaz, apa nama? Ya. Bermakna kadang-kadang bila dah planningnya, perancangannya nak tidur sekejap, tapi kadang-kadang tersasar sampai ke asar, tersasar sampai ke 5 minit sebelum maghrib. Macam mana pula tu? Kalau itu dia bukan qailulah, tapi nama dia innalillah. Itu tak itu meninggal terus namanya. Gua tantang gua lah sikit kan, takkan nak serius je. Jadi maknanya tidur berehat seketika sekejap. Jadi pesan kalau pada ahli keluarga ke kan dalam tempoh stay at home ni, ada isteri ke, ada suami ke, ada mak mentua ke apa, pesankan supaya tolong kejutkan lagi sekejap nak masuk Zuhur nanti, kerana dia akan memberikan kesegaran untuk kita nanti bangun nak solat malam. Dan rupanya Syam, orang yang menjaga tidur yang berkualiti ni, dia akan dapat banyak kelebihan. Antara yang saya dapatkan dalam satu kajian, orang yang tidur yang berkualiti, maknanya bukan tidur yang melampau-lampau sampai tak beribadah, sampai Quran pun tak baca, sampai tak tadarus. Yang dia buat tidur terus. Itu tak bagus. Itu tak bagus. Kita dah lah pahala korang. Tuhan bagi puasa Ramadan ni supaya bertambah pahala. Kau tambah tidur. Tak betul macam tu. Jadi kelebihan daripada orang yang menjaga tidur yang berkualiti itu kurang lebih ada 5 saya nak kongsikan. Pertama sekali iaitu dia meningkatkan memori. Maknanya orang yang menjaga tidur yang berkualiti elak daripada penyakit lupa manjang. Kadang-kadang tu bila tarawih tu surah pendek je pun terlupa. Qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa ujung. Jadi kena jaga tidur berkualiti. Yang keduanya, memiliki berat badan ideal. Orang yang tidur cukup ataupun tidur yang berkualiti, dia dapat membantu orang dalam usaha diet. Orang nak diet ni macam-macam, naik treadmill lah, tak makan itu, pantang itu, ini semua. Sebenarnya jaga tidur. Dia boleh jadikan seseorang tu pengamalan diet yang sihat. Yang ketiganya ialah dapat mengurangkan tekanan, stres. Yang keempatnya ialah menghindarkan seseorang tu daripada kemalangan, khususnya orang yang nak memandu. Kena tidur sekejap cukup. Sekejap ya. Kalau tahun-tahun sudah kan kita nak balik beraya, nak balik kampung apa, kalau memandu, tidur sekejap cukup. Dia dapat memberikan kesegaran. Dan yang kelimanya ialah hidup jadi tenang. Dia elak daripada stres dan sebagainya. Tapi Syam, kebelakangan ini kita lihat ramai orang dia tidak menjaga tidur yang berkualiti lah. Tidur yang berkualiti tu dia tak ambil berat. Akhirnya kita akan dengar macam-macam isu yang agak yang agak mengejutkan, iaitu ramai di kalangan rakyat Malaysia juga terlibat mati mengejut dipanggil. Ataupun meninggal dalam keadaan dalam tidur tu dia meninggal. Kebanyakannya berpunca daripada masalah jantung. Yang mana jantung itu akibat kerana tidak mengamalkan tidur yang cukup, tidur yang sempurna. Dicatatkan orang yang meninggal akibat masalah jantung ni pun ramai juga ya Syam ya. Kurang lebih ada sekitar 18,267 orang setahun rakyat Malaysia. Semuanya akibatnya masalah jantung, dan jantung tu pula akibat kerana tidur lewat malam, tak tahulah kerja ke ada job apa entah macam mana, lewat sangat tidur tu, jadi kena jaga tidur kita. Namun kawan-kawan yang dimuliakan, duk cakap tidur ni pun kena ingat juga, jangan sesekali kita mengabaikan Ramadan kita hanya dengan tidur saja. Tidur manjang. Dia kena diserikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Antaranya disebutkan juga bahawa dalam kita Ramadan ini dia ada 3 ibadah yang paling besar, jangan diabaikan.
Dengan tidur saja. 3 ibadah jangan diabaikan. Apa dia? Package lah, kita kata package dalam Ramadan ni. Pertama sekali disebut sebagai siyam. Suatnya siyam. Bukan siam sawadikap itu, tidak. Ini siyam ni maknanya puasa. Yang keduanya qiyam, diri malam, solat malam atau menghidupkan malam. Dan yang ketiganya Al-Quran. 3. Maknanya jangan diabaikan 3 ini. Salah satu yang kita sebutkan tadi itu ialah membaca Al-Quran sendiri. Baca Quran ini satu yang menariknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang baca Quran ni dia punya pahalanya besar. Besar. Besar pahalanya tu. Apa pahala yang Nabi sebutkan? Alif Lam Mim itu sendiri, setiap itu ada pahala-pahalanya. Alif, Lam dan Mim. Kan? Pahala dilipat ganda sampai ratus-ratus pahala tu. Tapi janganlah lurus sangat. Nanti bila kita sebut kata Alif Lam Mim tu pun dah dapat banyak sangat ratus pahala. Dia sungguh-sungguh dia baca. Yasin. Sadaqallahul Azim. Asal baca Yasin saja. Dia kata ini pun dah banyak dah pahala ni, cukup lah. Jangan bazir. Main-main pula dengan Allah Ta'ala dia ni. Allah nak bagi ganjaran yang banyak. Maknanya kalau sikit macam tu pun kau dapat banyak. Kalau baca banyak, lagi banyak dapat. Itu sebenarnya Syam. Baik. Baik Ustaz, itu dia perkongsian daripada Ustaz Ilyas. Bermakna kalau ikutkan tidur pun ibadah tu ada 2 konteks di sini. Bermakna tidur yang mengikut tata cara yang betul adalah ibadah, tetapi kalau tidur yang tersasar tu dia dah jadi lain dah Ustaz. Kan. Jadi maknanya kita jangan sesekali kita abaikan. Kalau saya sebutkan tadi baca Al-Quran, lagi apa amalan-amalan yang lain. Boleh juga kita jangan tinggalkan ibadah bersedekah. Bersedekah di siang hari ni kita bila kita puasa, masing-masing semuanya ialah dalam lapar semuanya. Namun kalau kita menyantuni orang lain dengan bersedekah, kita punya pahala besar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Kata baginda Nabi, siapa-siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang dia jamu, orang yang dia hidangkan buka puasa itu. Jadi macam dalam tempoh PKP sekarang ni, walaupun kita stay at home, tapi kita kena ingat ada teman-teman kita yang mengimarahkan masjid, yang ada setengah negeri ataupun kawasan tertentu dibenarkan pegawai-pegawai masjidnya hanya beberapa orang saja. Jadi mereka pun ada yang azan di masjid dan surau di masjid khususnya. Jadi kita pun boleh, kita nak hidupkan budaya itu pun boleh di antara kita. Namun jaga social distance, jaga jarak kita apa semua, tapi maksud untuk memberikan makan pada orang. Ataupun kalau tidak secara itu pun kita boleh pesanan untuk orang sampaikan, dipanggil COD lah apa benda kan, belanja jiran ke apa, ataupun transfer sumbangan kita kepada golongan yang memerlukan pun boleh, dengan niat nak bagi mereka tu buka puasa. Pun banyak ibadah boleh dibuat selain tidur. Itu dia daripada Ustaz Ilyas kita. Tidur juga, tapi biarlah berpada-pada dan mendapat pahala. Bukannya tidur yang tersasar sebagai dan menjadi persediaan menjadi jenazah. Kita akan berehat. Betul. Kita akan berehat seketika untuk segmen yang kedua selepas ini, iaitu soal dan jawab. Dan kepada anda juga yang sedang menonton, teruskan like, komen dan share, dan kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua, iaitu segmen soal dan jawab. Jadi jangan ke mana-mana. Salam Ramadan. Jumpa lagi. Dalam memerangi COVID-19 ini, pengesanan kontak ataupun contact tracing adalah sangat penting. Petugas kesihatan kita mesti tahu siapa yang pernah berada dekat dengan orang yang dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memudahkan pengesanan kontak, kerajaan telah mewujudkan aplikasi yang diberi nama MySejahtera dan MyTrace. MySejahtera dan MyTrace. Saya harap anda semua yang mempunyai telefon pintar muat turun aplikasi ini untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan
melakukan pengesanan kontak jika berlaku jangkitan baru. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Baik, segmen soal jawab kita kali ini kita masih lagi bersama-sama dengan yang saya hormati Ustaz Ilyas Ismail untuk membincangkan topik tidur pun ibadah, tapi dalam segmen ini adalah segmen soal dan jawab. Ustaz, adakah Ustaz dah pun bersedia dengan 3 soalan daripada para penonton kita? InsyaAllah, insyaAllah, silakan. Baik Ustaz, soalan pertama Ihsan dari Semenyih. Dia kata, apa Ya. pendapat Ustaz tentang golongan yang anggap Ramadan ni sama macam bulan lain sahaja? Apa pendapat Ustaz? Silakan. Oh, terima kasih pada yang tanya soalan. Sangat tidak tepat dan tidak betul kalau kita menganggap bahawa Ramadan ini adalah bulan yang sama macam bulan-bulan lain. Tidak. Setiap bulan dalam 12 bulan Islam ini dia ada keistimewaannya yang tersendiri. Setiap bulan tu dia ada keistimewaannya, termasuklah juga bulan Muharram ataupun bulan Zulqa'dah ataupun bulan Rajab, Syaban, termasuk juga bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini istilah yang kita mungkin pernah dengar guru-guru kita ajar, Ramadan ini dia digelar atau disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur maknanya penghulu segala bulan. Dia penghulu segala bulan. Bagi setiap ciptaan Allah Ta'ala ni, dia ada dia punya penghulu selain daripada Tok Penghulu kampung kita lah. Dia ada penghulunya. Penghulu segala hari, hari Jumaat. Penghulu sekalian Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dan penghulu segala bulan ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi maknanya kalau kita kata bahawa bulan Ramadan ni sama macam bulan-bulan lain, itu pendapat tidak betul sama sekali. Kerana apa? Dia ada kemuliaannya. Apa di antara kemuliaannya? Satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut ataupun dengan izin Allah mention atau Allah nyatakan secara jelas namanya di dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan di mana bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi secara jelas, artinya bagi menjawab soalan tadi itu, bulan Ramadan adalah bulan yang tersangat mulia jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain tanpa kita mengenepikan kemuliaan bulan yang lain. Baik, itu dia. Jaiho Ya. dari Kenyang. Apakah kaedah terbaik memperoleh Lailatul Qadar? Ulaskan kehebatannya Ustaz. Antara keajaiban, kehebatan yang ada pada malam Al-Qadar ini akan kita kena sebut betul tu istilah tu malam Al-Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar sebab Lailah tu dah malam dah. Jadi dua kali sebut malam, malam Al-Qadar. Jadi kita memadailah sebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Itu adalah malam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana siapa-siapa yang dapat malam tersebut yang ada dalam bulan Ramadan itu, maka dia punya kelebihan ganjarannya itu lebih daripada alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan punya pahala. Setengah ulama tafsir kata bukanlah kata menyamai 1000 bulan. Ada ulama tafsir kata melebihi 1000 bulan punya ganjaran. Siapa-siapa yang menghidupkan malam yang dalam masa yang sama, malam tu juga adalah malam Al-Qadar. Tu saya nak sebut jugalah. Amalan yang bagus juga kita buat ialah jangan sesekali meninggalkan doa. Doa apakah yang dianjurkan supaya kita baca ketika malam Al-Qadar ini? Iaitu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau suka akan kemaafan, maka ampunkanlah daku. Saya ingat doa ini pun sering dibaca oleh imam-imam tarawih. Yang mana imam-imam tarawih tahun ni di kalangan suami-suami. Syam, menarik kali ni ada sahabat kita kongsi, dia kata Ustaz, kali ni kami punya imam lain sikit. Apa dia yang lainnya? Kali ni kami boleh salam dengan imam ni, kami boleh cium tangan imam ni.
siap boleh tidur dengan imam ni. Masya Allah. Itu kehebatan Ramadan kita tahun ni. Baik Ustaz, ada juga yang Ya. mengadu mereka ni digelarkan sebagai imam jadian Ustaz sampai hari. Sampai hati ada pula cakap imam jadian. Syukurlah tu jadi imam. Sebenarnya Syam, kita terlepas pandang tau. Kita ni daripada dulu kita diajar doa apa? Syam masih ingat tak doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Imama. Awak kan berdoa supaya jadi imam orang bertakwa. Akan makbul tu. Dah lama kan doa dapat pasangan yang baik. Kan dah dapat. Walau dia bunyi-bunyi sikit kat dapur tu. Okeylah tu. Dapat anak-anak zuriat penyejuk mata penenang hati kan dah dapat. Okeylah tu. Dan menjadi imam pada orang bertakwa. Lagi dapat hikmah PKP. Baik Ustaz. Soalan ketiga Ustaz. Aizat dari Projek Tanah. Dia kata, macam mana nak tahu yang puasa dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya macam pernah dengar ada tanda-tandanya Ustaz. Silakan. Ya. Baik, saya dalam hal ini kita rujuk pada banyak pandangan-pandangan ulama. Terlebih dahulu tiada kalam yang lebih mulia melainkan Quran dan hadis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia berpuasa tu dengan penuh pengharapan. Al-Khattabi berkata, maksud ihtisab itu berpuasa dengan mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Rajab dalam satu pandangan beliau, katanya dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan merupakan salah satu tanda diterimanya amalan puasa di bulan Ramadan. Syam dapat tak? Sekali lagi saya sebut Kata Ibnu Rajab, membiasakan berpuasa setelah bulan Ramadan atau setelah puasa Ramadan merupakan salah satu tanda diterima amalan puasa di bulan Ramadan. Artinya dia istiqamah. Dia istiqamah. Dan dia kurang istirahat. Istirahat kurang. Dia banyak istiqamah. Okey, Ustaz faham? Kan? Jadi maknanya salah satu daripada pandangan ulama bahawa tanda-tanda ialah sebab kita ni amalan, mana kita tahu Allah Ta'ala terima ke macam mana, melainkan ada yang disebut oleh hadis maupun Quran maupun kita ambil juga pandangan-pandangan ulama. Dan juga Imam Nawawi berkata hadis berkait tentang ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla, yang mana Nabi ada bersabda amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sekali lagi kita sebutkan istiqamah. Istiqamah. Maknanya dia bila Ramadan, dia jaga mulut, jaga kelakuan, jaga lisan dia semua, maka bila selepas daripada Ramadan pun dia masih lagi begitu, itu tanda. Kita tidak kata pasti, kita kata itu tanda amalannya diterima Allah. Begitu juga macam kita di rancangan Salam Baitullah kan, kita pernah bincangkan dulu tanda-tanda orang hajinya diterima Allah ialah bila dia balik tu ada perubahan pada diri dia. Ada perubahan pada kelakuan dan akhlak adabnya, itu nampak ada perubahan setelah pulang daripada mengerjakan haji. Begitulah puasa. Lepas Ramadan jadi bagus, jadi elok, perangai comel akhlaknya itu. Wallahu alam. InsyaAllah, semoga kita istiqamah terus dan mengamalkan ibadah-ibadah yang baik itu di bulan-bulan yang lain juga, Ustaz, insyaAllah. Ya, betul. Kita akan ke segmen ketiga selepas ini. Okey. Para penonton, jangan ke mana-mana. Segmen ketiga, perkongsian doa ringkas daripada Ustaz Ilyas Ismail dalam Salam Eid Ramadan selepas ini. Kita perlu terima hakikat bahawa dalam bulan-bulan mendatang ini adalah mustahil untuk mana-mana negara mencapai angka sifar dalam jangkitan COVID-19. Yang perlu dilakukan
ialah mempertingkatkan keupayaan khidmatan kesihatan awam untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi walaupun kita telah berjaya mengawal penularan COVID-19 ini, jangan kita alpa. Teruslah berwaspada. Amalkan tabiat penjarakan sosial. Sering membasuh tangan kita, memakai penutup hidung dan mulut ataupun face mask di kawasan awam, dan segera berjumpa doktor sekiranya bergejala. Kembali lagi dalam Salam Ramadan pada hari ini. Episod kali ini kita masih lagi bersama dengan yang saya hormati Ustaz Ilyas Ismail di talian. Dan untuk segmen yang terakhir ni Ustaz akan berkongsikan dengan kita perkongsian doa harian secara ringkas yang boleh kita amalkan. Ustaz, silakan. Baik, insya-Allah rakan-rakan Salam Ramadan semua yang sedang menonton, ada satu doa yang saya nak kongsikan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat dan dijadikan amalan dan disampai-sampaikanlah kepada teman-teman kita yang lain. Kalau nak record pun boleh, record depan TV, depan phone, dekat mana platform yang anda dapat tonton ni, doa ini. Doanya ialah doa supaya Allah kurniakan kepada kita kecukupan dalam beroleh rezeki dan diberikan kekayaan dalam melimpah kurnia Allah. Sebab kita jangan abai tau. Macam kita kan, nanti sekejap lagi nak berbuka puasa, jangan tinggal waktu mustajab doa, iaitu beberapa minit sekitar sebelum berbuka. Kemuncak tu, sebab itu doa yang tak ditolak oleh Allah Ta'ala tu. Doa ketika hampir nak berbuka tu, ketika kemuncak lapar ke apa tu kan, kita minta pada Allah tu, Allah akan perkenankan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Sekali lagi. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Apa maknanya? Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal dan kayakanlah kami dengan limpah kurnia daripadamu, daripada meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal daripada yang haram dan kurniakanlah kami dan berikanlah kekayaan kepada kami daripada limpah kurniamu dari meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa itu boleh kita jadikan sebagai amalan. Doa supaya minta dicukupkan rezeki kita, sebab rasa cukup itu adalah nikmat. Berapa ramai manusia terjerumus dalam lembah ketamakan, boros, malah membazir. Akibat kerana dalam hidupnya tak pernah rasa cukup, tak pernah rasa puas dengan apa yang dia ada. Dan kalau nak kekayaan sekalipun, silakan. Islam tak melarang kaya. Tapi engkau punya kaya, mesti kekayaan daripada kurnia Allah, bukan kaya daripada penipuan, penindasan, kezaliman, itu tidak. Tapi kaya dengan kurnia Allah dan juga hindar daripada meminta-minta selain daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Syam, silakan. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz atas doa itu. Doa memohon kecukupan dan juga melimpahkan rezeki kita, insyaAllah. Baik Ustaz, setelah hampir setengah jam ni, kita bersama-sama dalam Salam Ramadan. Jadi kita nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ilyas Ismail atas peluang ini. InsyaAllah Ustaz. Ya, alhamdulillah, sama-sama Syam. Puasa PKP kita teruskan lagi Ustaz ya. Ya, betul. InsyaAllah Ustaz, kita akan berjumpa lagi pada hari-hari dan juga kesempatan yang seterusnya. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi bersama-sama dengan yang saya hormati Ustaz Ilyas Ismail membincangkan topik tidur pun ibadah. Jadi kita ambil yang baik daripada perbincangan tersebut. Jangan terlebih tidur pula.
Yang penting berpada-pada. Baik, rasanya sekian dulu dari saya Syam Ishak dalam program Salam Ramadan pada hari ini. InsyaAllah pada hari esok dan seterusnya akan bersama-sama lagi dalam program yang sama di platform yang sama, Facebook, YouTube, Salam Baitullah. Terus like, komen dan share dan salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.